gelar perkasa, dengan cemeti keberanian di tangan, rembat angkuhnya memacu takut, menghalau kuda-kuda di padang, berebutan memburu kandang. Okey, apa yang dimaksudkan dengan cemeti? Cemeti tu apa? Yang benda yang dibalipas tu. Benda yang dia pegang tadi tu. Benda yang dibalipas. Yang dia gunakan untuk pukul kuda tadi. Itu yang dimaksudkan dengan cemeti. Okey, dia cakap dia ni seorang lelaki yang perkasa sebab dia ada cemeti tadi untuk pukul kan. Maksudnya dia untuk mengarahkan kuda tadi. Cemeti keberanian di tangan. Okey, angkuh memacu takut. Okey, menghalau kuda di padang berebut memburu kandang. Okey, maksudnya dia ni digambarkan tentang seorang pemimpin yang kejam lah. Dia macam mengarahkan saja orang, rakyat-rakyat dia. Dengan sebab apa dia berani? Sebab dia ada cemeti tu tadi. Kalau tak ikut dia akan pukul. So macam itulah yang menggambarkan seorang pemimpin yang kejam. Okey, yang rangkap yang kedua pula, rumput dan jerami terhidang. Okey, yang jerami tadi tengok tak gambar yang YouTube yang kedua tadi? Ada yang tuan dia tolak guna kereta sorong tu kan, makanan dekat kuda tu. Itulah jerami. Rumput dan jerami dia bagi kepada kuda tu tadi. Adalah kanun janji kesetiaan, di mamah rakus kala lapar, tak peduli nasib diri setelah kenyang, jadi tunggangan memburu rakan. Okey, contohnya macam kuda kan, kuda mestilah nak makanan. Jadi bila dia bagi makan, kuda tu akan ambil lah, akan makan lah. So bila dah lapar mesti dia akan makan dan dia lupalah apa yang tuan dia dah buat kat dia tadi. Tuan dia dah pukul dia, arah dia buat macam-macam, dia dah tak ingat lah. So sama juga konsep dia sekarang. Dia bagi contohlah dekat manusia kan, kita mempunyai pemimpin. Kalau pemimpin tu bagi kamu bantuan, bagi apa-apa jenis bantuan lah, daripada bentuk makanan ke, duit ke. So kamu kalau tengah kesusahan, kita akan ambil lah bantuan tu. Kan? Kita akan ambil segala bantuan yang kita dapat. So kita macam dah lupa dah apa kezaliman kerajaan tu buat, pemimpin kita tu buat, contohnya. So dia bagi makanan ataupun pemimpin tadi bagi bantuan dekat kamu daripada segi sumbangan duit ke, makanan atau sebagainya, supaya kita ni sebagai rakyat setialah memilih dia untuk dan kita akan lupa segala kekejaman yang pemimpin tadi lakukan. Itu untuk perenggan yang kedua lah, apa yang dia nak cuba sampaikan. Yang ketiga, dia lelaki punya kuasa, sesekali suaranya lebih gempita daripada ringkik kuda sekandang. Pacuannya diiring 1000 keberanian, meredah onak di rimba perburuan, meranduk lumpur di paya penindasan, sambil melibas cemeti durjana, dia melempar muslihat, aku penyelamat maruah, berjuang atas dasar keberanian, menentang semua kebobrokan. Okey, ini yang dimaksudkan ialah, contohnya kat sini kan, suaranya lebih gempita daripada ringkik kuda sekandang. Suara dia lebih ditakuti, suaranya lebih kuat dari sebabkan dia tu seorang je, padahal kuda dia sekandang, katakan sekandang tu ada 10 ekor. Dia boleh mengalahkan suara 10 ekor tadi, dia seorang saja. Disebabkan apa? Disebabkan dia ada kuasa, iaitu dia ada cemeti tu tadi. Jadi kuda-kuda tu pun semua akan takut dengan dia lah, ikut segala perintah yang dia bagi. Sama jugalah kita sebagai rakyat ni, kita walaupun kita 1000 orang, pemimpin tu seorang, nak tak nak kita akan ikut juga cakap pemimpin sebab dia ada kuasa. Macam inilah, itu yang digambarkan dalam perenggan yang ketiga ni. Okey. Sebab dia ada cemeti tadi. Cemeti itulah yang menunjukkan dia punya kuasa tadi. Okey, meranduk, ni bukan perenggan lain. Okey. Penyelamat maruah berjuang atas dasar keberanian, menentang semua kebobrokan. Okey, kebobrokan ni maksudnya penipuan ataupun kejahatan. Sambil melibas cemeti durjana, yang ini maksudnya dia menyalahgunakanlah kuasa yang diberikan kepada dia. Sepatutnya dia menggunakan cemeti tu untuk melindungi ke apa, tapi dia salah gunakan kuasa untuk menindas pula orang bawahan dia. Macam itulah, itu yang digambarkan dengan cemeti tu tadi. Okey. Apa lagi untuk perenggan yang ni
Meranduk lumpur di paya penindasan ni maksudnya dia mempergunakan rakyat lah. Contoh kalau kita nak kata pemimpin tadi kan, meranduk lumpur di paya penindasan. Dia lebih menggunakan kita untuk kepentingan peribadi dia. Untuk mengekalkan status dia ataupun untuk mengekalkan jawatan yang dia ada sekarang tu. So disalahgunakan kuasa tadilah, dengan cemeti tadi disalahgunakan kuasa yang diberikan, dan menentang kebobrokan ni. Kebobrokan tu ialah penipuan dan kejahatan. So dia katalah aku ni sebagai penyelamat maruah, dia kata aku ni bukan pemimpin lah, individu, rakyat tu tadi. Berjuang atas dasar kebenaran, menentang semua kebobrokan. Dia kata kalau betul aku akan sokong, kalau salah aku akan tak nak lah, macam tu. Untuk menentang segala penipuan dan juga kejahatan seorang pemimpin tadi. Okey, yang seterusnya, dia lelaki sang gembala kuda hanya mengenal pantas tunggangan tanpa membaca keletihannya. Dia lelaki sang gembala kuda hanya tahu mengejar kehebatan tanpa menghitung kesakitannya, dan kuda itu ditunggangi dan ditunggangi. Okey, maksudnya dekat sini, contohnya dia tidak menghiraukan lagi perasaan rakyat ke, perasaan rakyat tu susah ke, derita ke, macam ni kan, tanpa membaca keletihannya. Yang dia tahu dia akan terus mempergunakan dan sehingga dia capailah apa yang dia nak. Contohnya dia kata, dengan aku menggunakan rakyat-rakyat ni, aku akan dapat pujian daripada pemimpin-pemimpin lain. Contohnya lah, dia tak fikirkan kesusahan rakyat-rakyat dia di bawah. Okay, so faham tak? Sang Gembala Kuda ni sebenarnya dia nak menggambarkan tentang cerita seorang pemimpin yang kejam dan dia punya rakyat. Itu dia punya, orang kata dia nak gambarkan itulah. Okay, boleh faham tentang Sang Gembala Kuda? Okay, dia simple je lah, tak adalah susah sangat. Okay, so kita boleh tengok maksud rangkap dekat muka surat 8 buku Komsas. Okay, yang ni kita tengok setiap rangkap tu maksudnya apalah. Okay, maksud rangkap yang pertama, lelaki yang gagah sedang melibas cambuk kerana menghalau kuda-kudanya. Cemeti tadi tu lah. Nampak ni gambar dia. Yang dia pegang kat sini lah, yang kat tangan dia ni, itulah yang dimaksudkan dengan cemeti tadi. Okay, ni kuda, dia gambarkan kuda yang sekandang tu. Okay. Yang kedua, kuda yang kelaparan telah diberi habuan, rumput dan jerami. Setelah kenyang akan terus menjadi tunggangan. Dia akan jagalah kuda dia tu, tapi dia jaga tu orang kata sebagai muslihat dia lah. Dia jaga, bagi makan, kemudian dia gunakan semula tenaga kuda tu tadi. Okey, yang ketiga, suara sang gembala kuda amat lantang sambil menunggang kuda dan melibasnya dengan cambuk. Pelbagai kesukaran ditempuhi di hutan. Jadi tu suara dia lebih kuat daripada sekandang kuda tadi. Okey, yang keempat, sang gembala kuda hanya inginkan yang terbaik daripada kuda-kudanya tanpa menghiraukan keletihan dan kesakitan yang dialami haiwan tersebut. Kuda terus ditunggangi. Dia sebabkan dia libas tadi, sakitlah sebenarnya kuda tu. Tapi dia tak hiraukan kesakitan kuda, keletihan kuda ni dah tunggang jauh. Asalkan dia dapat manfaat untuk diri dia. Okey. Okey, clear tak untuk maksud? Boleh kot maksud setiap rangkap tu okeylah kot. Dah cikgu uraikan tadi. Okey, kemudian kita tengok tema bagi Sang Gembala Kuda, iaitu apa yang diceritakan tentang keseluruhan puisi ni, iaitu berkisarkan tentang kekuasaan yang dimiliki oleh penjaga kuda dalam menjalankan tugasnya. Kekuasaan, dia ada kuasa. Sang gembala ni dia ada kuasa dekat kuda-kuda dia tadi. Kekuasaan yang dimiliki oleh penjaga kuda dalam menjalankan tugasnya. Okay, kena tahu persoalan tema ni hanya ada satu sahaja dalam setiap yang akan kita belajar lah. Okay, kalau persoalan dia boleh jadi banyak. Apa yang kita dapati daripada puisi tadi? Yang pertama berkenaan dengan
cabaran yang ditempuhi sang gembala kuda. Okey, apakah cabaran dia? Yang kedua, pengorbanan seekor kuda dalam mencapai impian penunggang ataupun pengembala. Dia berkorbanlah. Walaupun kuda tu letih, penat, sakit, tapi dia masih memberi orang kata khidmat kepada penunggang dia ataupun pengembala dia, iaitu ketua dia tadilah, tuan dia. Yang ketiga, ganjaran yang diterima oleh kuda setelah memberi perkhidmatan. Ganjaran ni dalam bentuk apa tadi? Kuda tu dapat ganjaran apa? Jerami dengan Okey, rumput dan jerami, iaitu makanan lah. Dia tak adalah ganjaran dia kereta Mercedes ke, rumah banglo ke. Itu tidak diperlukan lah untuk kuda. Jadi ganjaran yang bersesuaian dengan dia, iaitu makanan, dalam bentuk makanan. Okey, yang keempat, keberanian dalam menjaga dan menunggang kuda. Okey, keberanian. Walaupun kuda ni kita tahu dia pun sejenis haiwan yang bukan jinak lah. So, siapa yang mempunyai keberanian yang tinggi saja yang boleh kawal kuda-kuda ni ataupun menjaga kuda-kuda ni. Okey, itulah persoalan yang terdapat dalam antara persoalan yang terdapat dalam puisi yang kita belajar ni lah. Okey, so bentuk karangan, bentuk puisi ni berbentuk bebas. Okey, macam mana kita katakan bentuk bebas? Okey, nampak ni, dia semua ni tak sama. A, N, T, G, G, N, R, dia tak tersusun. Dia ni yang kita panggilkan bentuk bebas. Nampak ni, tak sama pun. Tak ada pun macam A, B ke, A ke. Jadi ni kita panggil bentuk bebas, bentuk yang tak tersusun macam ni. Okey. Seterusnya terdiri daripada 4 rangkap. Okey, 4 rangkap kita tengoklah. Yang ni rangkap yang pertama, rangkap yang kedua, rangkap yang ketiga, semua ni lah yang panjang sikit rangkap ketiga. Dan last kali ni rangkap yang keempat. So mengandungi 4 rangkap. Okey, rima akhir baris-baris ayat. Okay, rangkap pertama ada 5 baris ayat A, B, C, D, D. Semua lain-lain. A, B, C, D, D. Maksudnya nampak ni. A, B, C. Lain. A. Yang kedua B sebab dia N. C. Huruf lain lagi. D, D. Nampak ni. G dengan G. Kita panggil lah dia G, G. Jadi A, B, C, D, D. Faham kan? Dia macam simbol lah. Setiap huruf tu mewakili simbol. Lain huruf, huruf lain. Lain lagi huruf, kita gunakan C pula. Huruf lain lagi, kita gunakan D pula. So D tu ada 2 lah sebab G tu 2 kat belakang. Okay. So boleh tengok yang seterusnya. Kedua ada 5. A, B, C, A, B. Tengoklah nanti kamu tengok satu persatu macam mana dia punya rima ni. Ketiga ada 11. 11 baris ayat. Maksud baris tu ni lah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 11. Daripada dia ni sampailah menentang semua kebobrokan ni ada 11. So tengoklah A, B, C, C, C. Macam tu lah cara nak tengok dia punya rima akhir. Nampak ni A, B, C, C, C. Nanti kamu boleh ulang kaji lah tengok macam mana nak tentukan rima ni. Okay. Seterusnya gaya bahasa. Okay, gaya bahasa yang terdapat dalam puisi ni. Yang pertama asonansi. Okay, kena hafal dah. Asonansi tu maksudnya pengulangan vokal. Jadi vokal apa yang ada dekat dalam puisi ni tadi, iaitu lebihnya kepada vokal huruf A. Vokal ada berapa huruf semuanya? 5. 5. Sebutkan 5 dia apa? A, E, I, O, U. Okey, pandai. A, E, I, O, U. Okey, itu ialah huruf vokal. Selain A, E, I, O, U, kita panggil dia huruf? Konsonan. Okey, betul. Huruf konsonan. Okey. So, kena ingat, asonansi tu ialah pengulangan huruf vokal. Tak semestinya A lah. Tengok kepada kita punya puisi tu. E ke, I ke, O ataupun U. Itu semua di bawah kita panggil gaya bahasa asonansi. So kat sini kita dapat dia pengulangan vokal A, iaitu inilah yang digariskan ni. Dia lelaki sang gembala kuda. Dia punya repeat huruf A ada 3, 6. 6 kali pengulangan vokal huruf A. Okay, yang kedua aliterasi, iaitu pengulangan konsonan. Konsonan ni selain daripada A, E, I, O, U. Daripada huruf A sampai huruf Z lah.
Okey, ni kita dapati di pengulangan konsonan huruf N, iaitu dengan cemeti keberanian di tangan. Yang ni ada 5 pengulangan huruf vokal, huruf konsonan N. Okey, ni yang digariskan ni. Selalunya kalau kamu tulis, kena gariskan macam ni lah, bagi pemeriksa tu nampak. Kamu nak mengulang huruf apa, gariskan huruf tu. Okey, sinkop. Apa maksud sinkop pula? Sebelum ni tak pernah lagi kita tengok sinkop ni apa. Apa maksud sinkop? Siapa tahu? Cuba baca contohnya kat sini. Tak peduli nasib diri setelah kenyang. Apa yang dimaksudkan dengan sinkop tu, dia nak cakap pasal apa pula? Nak jadi apa lepas ni, yang penting dia kenyang, macam tu je. Yang penting aku dapat ganjaran aku, macam tu. Okey, yang itu maksud kepada ayat yang dia bagi tu. Sekarang ni cikgu tanya, gaya bahasa sinkop ni, macam mana nak kenal? Sinkop tu apa? Kalau ada kenyang ni jadi singkop. Dah kenyang jadi sinkop pula dah. Apa dia? Sinkop tu singkatan perkataan. Betul. Terima kasih Kon. Iaitu singkatan. Sinkop ni ialah singkatan perkataan apa dekat sini? Tak. Tak. Sepatutnya kan tidak. Jadi dia menggunakan singkatan tak. Sama juga kalau dia gunakan nak, NAK kan. Sepatutnya hendak. Macam itulah singkatan. So boleh catatkan sedikit lah. Sinkop ni tuliskan singkatan. Next kalau jumpa boleh ingat lah. Alright, seterusnya metafora. Metafora yang dibagi contoh kat sini, paya penindasan. Okay, metafora tu apa? Okay, metafora ni dia lebih kepada maksud dia kiasan lah. Kiasan iaitu paya penindasan. Kat mana paya penindasan? Okey, sini rangkap yang ketiga. Meranduk lumpur di paya penindasan. Dia tentang kiasan lah. Dia berkisarkan tentang paya tu. Dia berkias cakap. Okey, repetisi, ditunggangi dan ditunggangi. Okey, apa maksud repetisi ni? Pengulangan ayat. Pengulangan, repeat kan? Repeat. So repetisi ni pengulangan lah. Nampak ni, ditunggangi dan ditunggangi. Dia mengulang perkataan ditunggangi ni sebanyak 2 kali. Okey, so kamu kena tahulah apa gaya bahasa setiap satu ni. Maksud-maksud dia. Baru boleh cari contoh dia apa. Okey, sebab soalan dia terus dia bagi tahu, nyatakan gaya bahasa sinkop apa dia. Kalau dia suruh contoh, kena bagi contoh. Ataupun dia tanya maksud, asonasi ni apa. Macam tu lah. Ataupun dia bagi contoh kat sini, dia suruh kamu nyatakan gaya bahasa dia apa. Kena tahu. Okey, boleh? Jelas ke? Boleh kita pergi seterusnya dengan nilai. Okey, nilai sama jugalah, nilai murni, nilai yang terdapat di dalam puisi ini. Contoh dia bagi ada 5, keberanian, ketabahan, kegigihan, ketangkasan dan bertanggungjawab. Okey, yang pertama keberanian. Okey, Mirza tolong bacakan yang pertama, contoh dia. Sang gembala kuda berani dalam mengendali kuda-kuda yang lasak. Okey, terima kasih. Okey, berani dia ditunjukkan apabila dia dalam mengendalikan kuda-kuda yang lasak itulah. Okey, itu nilai keberanian yang pertama dan beserta contoh dia bagi tu. Okey, yang kedua ketabahan. Ketabahan, Abdullah tolong bacakan. Sang gembala kuda tabah dalam menghadapi kepayahan. Okey, terima kasih. Okey, sang gembala kuda tabah dalam menghadapi kepayahan. Walaupun dia tu sebagai orang kata pemimpin yang kejam tadi, tapi dia tabahlah. Nak mengawal kuda jadi bukannya mudah. Jadi dia tabah mengawal kuda-kuda tu tadi. Okey, yang ketiga kegigihan. Azfar dia, Muhammad Azfar. Okey, bacakan ketiga. Gembala kuda gigih dalam mengejar kejayaan.
Okey, terima kasih. Gigih dalam mengejar kejayaan. Okey, yang keempat, ketangkasan. Afif ada, Afif Zulkifli. Ada. Okey, bacakan. Sang gembala kuda tangkas dalam menunggang kuda. Okey, apa maksud tangkas ni? Laju. Laju, cekap, tangkas lah. So dia tak adalah takut-takut ke. So itu maksud tangkas Yang terakhir, bertanggungjawab. Ni Iqbal ada? Ni Iqbal. Ada ke? Okey, tolong bacakan contohnya. Sang gembala kuda bertanggungjawab Okey. menguruskan dan menyediakan makanan kuda. Alright. Okey, bertanggungjawab. Okey, walaupun dia menggunakan kuda yang jadi tapi dia tak lupa tanggungjawab dia untuk bagi makan dekat kuda dia. Okey, rumput dan jerami tadilah. Ganjaran buat kuda dia. Okey, selain daripada ini pun boleh. Nilai apa yang kamu nak beri asalkan berkaitan dengan kita punya puisi moden yang tadilah. Tiba-tiba kamu bagi nilai baik hati ke yang tak sesuai dengan cerita kita, nilai pemaaf. Contoh kamu bagi nilai murni pemaaf, memanglah betul pemaaf tu sebagai nilai murni tapi tidak bersesuaian dengan cerita puisi kita ni. Mana ada pemaaf, siapa yang maaf, kuda tu ke maafkan? Tak ada pun, dia tak cakap pun dalam cerita ni. Jadi jangan buat benda yang tak diberitahu lah. Okey, dan yang terakhir ialah pengajaran. Okey, pengajaran kena ingat bezanya kena ada ni. Kita mestilah, kita perlulah, kita hendaklah, kita sepatutnya, kita wajarlah. Jangan guna wajib. So benda ni tak ada pun yang wajib kan. Jadi janganlah kita letak kita wajib apa. So wajib tu elakkanlah. Kita kena letak macam ni je. Mestilah, perlulah, hendaklah, sepatutnya, wajarnya, sewajarnya, macam tu saja. So boleh ambil poin dalam nilai tadi juga. Kita mestilah berani menghadapi cabaran. Contohnya ambillah sang gembala kuda berani dalam mengendalikan kuda-kuda yang lasak. Okay, kita perlulah bersemangat dalam mengejar impian. Contohnya tadi dia kita boleh bagi apa? Gigih tadi kan? Gigih mengejar kejayaan. Bagi contoh yang situ. Kalau dia soalan suruh huraikan, kena bagi contoh untuk semua. Persoalan, tema, nilai, pengajaran, semua kena bagi contoh. So kat sini dia dah bagi dah contoh, boleh digunakan untuk semua tempat. Dekat persoalan boleh, tengoklah yang mana yang bersesuaian. Kalau kamu gunakan keberanian, semualah boleh digunakan dekat persoalan, pengajaran. Okey, yang ketiga, kita hendaklah bergerak pantas dalam melakukan aktiviti lasak. Yang tu tadi ketangkasan tadi, sama je. Tangkas, cekap, cepat, itu maksud tangkas. Yang keempat, kita sepatutnya bertanggungjawab melaksanakan amanah yang diberi. Okay, amanah untuk menjaga kuda tadi. So boleh ambil contoh ni. Contohnya, sang gembala kuda bertanggungjawab menguruskan dan menyediakan makanan kuda tadi. Okey, itu saja untuk hari ini. So cikgu harap kamu fahamlah, kita dah masuk 3 dah Komsas. Yang pertama syair Bidasari, Gurindam 12 dan yang ini Sang Gembala Kuda, puisi moden yang pertama kita tengok. Jadi trend dia sama kan, kamu boleh nampak. Kita akan kaji maksud, tema, persoalan, nilai dan pengajaran. Benda yang sama saja. Cuma berbezalah bergantung kepada cerita kita tadi. Okay, so boleh faham? So aku harap kita dah belajar 3, jadi kamu boleh ingatlah setiap satu tu cerita dia berkenaan apa. Jadi untuk next class buat soalan. Salin yang ni lah nanti cikgu bagi untuk besok ni, tugasan besok. Cikgu bagi salin yang ni dalam buku. Kemudian jawab soalan lah. Soalan muka surat 17. Praktis 1. Praktis 1 je. Muka surat 17, praktis 1. Dan muka surat 20, praktis 1. Itu berkaitan dengan Sang Gembala Kuda. Untuk hari besok. Salinkan yang ini. Muka surat 17, praktis 1.
Dan muka surat 20, praktis 1. Jawab yang pasal gembala kuda je dulu. Buat nanti untuk tugasan besok lah, untuk kelas besok. Okay, so nanti kita akan bincangkan. Okay, boleh ke? Kalau sempat besok juga cikgu try cari quiz. 17 dengan 20 ni. Ya, muka surat 17 dan 20. Okay, so itu saja. Nanti yang ni cikgu share lah dengan ketua kelas. Tolong sharekan dengan kawan-kawan lain untuk salin. Okay, itu saja. Terima kasih yang datang kelas. Kita jumpa, minggu depan cuti. So cuti, jaga diri. Jangan terus lupa lah apa yang kita dah belajar, subjek-subjek lain tu. Boleh berehat-rehat je lah minggu depan. Okay, so itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.